langkah ke topik yang seterusnya. Okey, selain dari awak belajar cara mengunjurkan, boleh nampak paparan kita ni? Boleh kelas? Boleh. Boleh ya, okey. Sebelum kita teruskan, saya just nak tunjukkan salah satu lagi cara lah macam mana you boleh buat. Okey. Okey, ini adalah starting point kita. Let's say this one is betul-betul garisan ufuk 0 degrees lah. Okey. So yang ini kita unjurkan ni macam mana cara kita nak start lah. Okey, kita unjurkan. Awak guna peralatan lah. Okey. Okey, so yang ini pun kita unjurkan juga. Ini semua dalam garisan binaan Okey, so kita ada bahagian atas di sini. Ni saya unjurkan. Ni semua dah ada titiknya. Okey, kalau mengikut kebiasaan yang saya tunjukkan sebelum ni, okey, awak kena gunakan ni set square. Betul? Okey? Ni set square 45. Okey, dapatkan sampai betul-betul. Ni 180, letakkan T square awak di sebelah bawah lah. Ni saya tak keluarkan. Betul Kita letakkan macam ni. Betul? Kita gariskan. Nampak tak? Boleh Boleh kelas? Boleh. 45. Tapi hari ni saya nak tunjukkan salah satu cara lain lah yang boleh kita gunakan selain dari kita buat unjuran 45 betul-betul di bucu sini. Sorry, di bucu ni tadi Sekejap. Okey, kat sini tadi. Nampak sini. Biasanya kita akan unjurkan daripada point ni lah ke sana. Tapi untuk hari ni kita boleh selain daripada kaedah tu kita boleh juga jadikan dia 90 darjah. Okey, dari sini nampak set square saya sekarang ni dia dah beralih arah lah. Okey. Awak boleh letakkan dia di sini Nampak ni? Ni Ni saya letak betul-betul. Ni kita selepas kita buat unjuran di sini, kita letakkan ni. Nampak ni? Okey, kat sini Okey, starting point kita katalah sekejap. Okey. Sekejap saya adjust sekejap. Okey. Okey, kita nak bermula dari point yang mana? Katalah saya start di sini. Nampak semua? Okey. Nampak katalah saya punya starting point dekat sini. Okey, so saya just draw one line. Okey, katalah saya start kat sini. Okey. Ni starting point saya lah. Saya nak bermula di mana? Kan? Okey. And then garisan tadi tu panjangkan sampai ke sini lah. Okey. Yang ni tadi dah sampai sini kan? Okey. You ambil balik set square ni. Okey. Kita gunakan ni untuk buat ni lah. Okey. And then dia boleh juga gunakan di sini. Tapi saya jarang gunakan kaedah ni. Nampak so di sini dia memang duduk kat sini lah. So bila dah sampai sini, awak dah boleh buat unjuran ke bawah sini lah. You garis betul-betul lah. Dia akan duduk kat sini. Yang ni semua you gariskan. Yang ni pun tadi sepatutnya awak terus panjangkan lah. Okay. Sepatutnya dia straight. Okay, yang lain tu akan turut diunjurkan lah. Okay. Garisan unjuran kita dah ada. So instead of guna kaedah yang 45 di situ, kita boleh juga guna 45
45 tapi awak alihkan set square yang ni lah. Instead of we are using like this. Okay, sebelum ni kita boleh juga gunakan alihkan dia. Kaedah macam ni. Boleh ya? Sebab kadang-kadang kalau dalam exam, katalah soalan teori dia bagi dekat awak. Yang mana satukah kaedah yang boleh digunakan? Okay? Minta awak tick ke whatever and so lah. Jangan pula kata kaedah ni adalah salah. Kaedah ni masih boleh diguna pakai lah. Okay, so di sini kita masuk sedikit lah. Kita ulang sahaja. Ni pandangan atas. Yang ini ya, E dan F. Yang ini adalah pandangan hadapan. So kita akan lukiskan pandangan sisi kita di sini. Okay, so apa yang dapat kita lukiskan? Saya teruskanlah sedikit lagi tu. Okay. Okay, saya dah nak buat garisan objek. So overall, the outline here should refers. Okay, dia akan merujuk kepada diagram di sini lah. Okay, saya punya starting point saya kat sini. Nampak ni? Ni starting point saya lah. Tadi kalau saya tak anjakkan, saya tak buat dia punya gap di sini, drawing saya dekat bawah dia akan melekat. Kita tak nak lah. Kita nak supaya dia ada gap. So, this is our gap lah. So, ni adalah kita punya outline. Okay, ni semua adalah outline dia segi 4. Kita akan dapat segi 4 dulu. Okay, bongkah yang paling besar saya lukiskan dulu. Nampak Okey. Jarak ni tadi saya buat adalah bebas jangan terlampau rapat. Okey, and then kita akan dapatkan sekejap you tengok sini. So ni kita unjurkan, so dia akan duduk di dalam ruang sini, permukaan A tu. So kita dah dapat, inilah dia. Kat sini. Another one is here. Okey, dah dapat pun. Okey, so ini adalah kaedah lain yang dapat kita gunakan lah. Ni kaedah ni. Boleh dapat semua. Boleh Boleh ke? Dia sebenarnya boleh, kalau baca jarak sini saya nak tunjuk sekejap. Saya takut sekejap awak confused. Sekejap. Okey, jarak ni, okey, katalah jarak A, dia tak semestinya sama dengan jarak B. Nampak tak? Kalau sama, okey je. Kalau tak sama pun tak ada masalah. Yang dia akan berbeza, kalau sama tak sama tu dia akan berbeza dari segi di exact location, kedudukan bagi view yang kita nak lukis itulah. Okay, kalau you buat A dan B tu dia sama, so kedudukan dia akan jadi yang ini pun A lah. Macam mana nak dapatkan? You just ukur je lah. Okay, jarak tu. Boleh tak? Boleh So jangan kata A dan B tu wajib sama ke apa, tak ada. Okay, tak semestinya lah. Boleh dapat Boleh. Boleh tak? Dia bergantung pada kedudukan yang kita sendiri buat lah. Okay, so kita akan teruskan. Okay, yang ni sepatutnya awak dah siapkan. Okay, soalan 15. Seperti biasalah. Okay, kita akan Okay, sebelum kita nak tentukan dia punya kedudukan apa semua, saya dah bagi tahu dekat awak, tolonglah bacakan dia punya soalan terlebih dulu. Okay, yang diberi pada kita, for sure kalau you tengok secara kasar di sini, memanglah pandangan atas. Sebab tak ada ruang lagi dah yang ada. Okay, kecuali lah dia lukis kat tengah-tengah ni. So di situ mungkin kita agak confused lah. Sama ada rajah yang diberi pada kita tu pandangan hadapan, sisi ataupun pandangan atas. Tapi dalam ruang rajah 13 yang disediakan, cara tak langsung kita dah dapat kenal pasti. Okay, yang diberi pada awak di situ adalah pandangan atas. Okay, so tak cukup sampai di situ sahaja. We just baca lagi soalan dia. Dia minta kita lukiskan pandangan hadapan dan juga sisi kanan. Okay, so ni adalah unjuran sudut ketiga Okay, jap. Okay, yang ini adalah pandangan sisi lah. Kebetulan dah duduk di sebelah kanan, so dia adalah pandangan ni. Okay, sisi kanan. Dan yang ini akan jadi dia punya pandangan hadapan. Yang ini for sure akan jadi pandangan atas dia. Apa yang diberikan di sini. Itu adalah PA. Understand? Okay. Rajah dia agak simple. Cuma yang berbeza di sini adalah dari segi garisan.
biasa kita akan jumpa sama ada garisan tu adalah semicircle, circle ataupun garis lurus. Tapi di sini apa yang you perhatikan, ada garis lurus tapi ada juga garisan yang melibatkan lengkung di situ. Nampak tak guys? Nampak? Nampak. Okay, good. Okay, contohlah saya, sekejap. Let's say, okay. Ni bahagian atas ni, dia adalah di sini. Nampak tak? Okay? Boleh nampak kedudukan dia macam mana cara you nak allocate. Kita tak nak awak tersalah. Okay, tak nak awak allocate kan yang saya, colourkan ni dengan purple ni duduk dalam keadaan melintang. Padahal dia adalah dalam keadaan tegak, vertikal. Boleh faham? Ini yang Daniel tersalah hari tu. Nampak tak? Boleh guys? Boleh. Okay, good. So, apa yang kita ada di sini, sekejap, I just want to make it different. Okay, bahagian permukaan yang saya letakkan hijau di sini, kalau you perhatikan di pandangan atas, dia adalah di sini. Okay, dan yang color, let's say color ni lah. Okay, yang kuning kita tak nampak di pandangan atas. Boleh guys? Boleh bezakan Boleh ke? Boleh. Boleh ya? Okay, good. Okay, sekarang ni apa yang saya nak highlightkan pada awak adalah kita akan lukiskan pandangan hadapan. Kita akan lukiskan pandangan sisi. Salah satu dua pandangan yang kita nak lukis kejap lagi, dia akan melibatkan garisan lengkung. Nampak? Garisan lengkung. Okay? So, pandangan yang mana akan jadi garisan lengkung? Dia tak adalah sampai kedua-dua pandangan tu akan jadi lengkung. Kalau jadi lengkung dua-dua, jenuh awak tak boleh nak cari sampai ke sudahnya. Sebab view yang kita ada hanyalah pandangan atas. Pandangan atas nampak tak? Di sini adalah kuadran. Ni sekejap. Okay. Yang diberi pada kita kat sini, sekejap, warna merah. Okay. Ni yang ini. Ni. Sukuan. Ni sukuan belatan merujuk pada bahagian sini. Nampak tak? Saya lukis ni. Nampak. Boleh faham Boleh kelas? Boleh Okey. Sekarang ni daripada pandangan atas, awak akan nampak kuadran iaitu sukuan yang merujuk pada tapak bungkah kita. Nampak tak? Sampai sini. Kuadran lah. Okey, itu yang awak nampak pada pandangan atas. Tapi pandangan sisi dan pandangan hadapan, dia mesti ada lengkung. Apa maksud lengkung? Guys, refresh balik. Apakah maksud lengkung sebenarnya? What does it really mean? What is lengkung? It's different with your lengkuk. Anybody can explain what is lengkung? Cepat. What does it really mean? What's the difference between lengkung and lengkuk? Kak. Hello? Are you there? Ya. So, what's the answer? Sonya ya. Where have you been? Lengkung dia ada titik macam mana nak kata lah. Lupa habis dah. Lengkuk apa? Lupa habis dah ni. PKP sungguh ni. Anybody can help? Cepat. Lengkuk dia ada pusat.
Betul? Ah, Ni ya. Kuadran kita ada pusat. Tapi bila sampai dekat lengkung, ini lengkung. Yang ini pusat tak dapat kita cari. So kita kena gunakan kaedah pembahagian elemen. Okay, sekejap lagi kita akan bahagi elemen lah dekat bahagian yang melibatkan kuadran di sini. Understand? So bear in your mind lah lengkung dan lengkuk. Dah lama dah belajar tu masa awal hari tu. Okey. Tolong jangan semua tak ingat je no. Belajar hari ni esok lupa. Ya Allah. Okey. So yang ini adalah lengkung yang perlu kita lukis. Okey, ingat bila tak dapat kita cari pusat, okey, kita kena gunakan kaedah lain iaitu kita kena apply kaedah pembahagian elemen di sini. Kat sini nanti kita akan bahagikanlah elemen nak dapatkan intermediate point. Okey, boleh guys Okey, so di sini panduan kita adalah okey, tengok betul-betul. Panduan yang saya nak highlightkan di sini adalah okey, jap. Okey, pada pandangan hadapan awak akan nampak garisan ni. Garisan yang saya letakkan ni, yang saya baru lukis. Nampak? Dan satu lagi adalah garisan yang berkejap. Katalah tu. Tarik sikit. Okey, satu lagi adalah yang saya ni color gitu. Okey, ada dua warna di situ. Satu lengkung yang color, satu lengkung yang saya baru lukis tu, color dia macam apa ni, coklat orange sikit tu. Okey. Dan satu lagi yang straight line. Sini. Nampak tak? Dua garisan di sini. We are having two lines here. Satu yang saya lukis straight, satu lagi yang saya lukis secara lengkung. Dari pandangan hadapan, tengok betul-betul. Dari pandangan hadapan, you akan nampak dua line ni lah. Nampak seolah-olah kita observe, kita nampak ini dengan yang ini. Boleh? boleh. Boleh Okey, so pada pandangan hadapan disebabkan kita nampak garisan straight dengan garisan lengkung di sini. So apa yang kita nampak ultimate-nya, okey, dia punya conclusion-nya yang akan kita lukis pada pandangan hadapan kita adalah garisan garisan macam ni. Kita tak akan lukis lengkung pada pandangan hadapan. Boleh? Boleh Kita Sebab apa nampak kena dua line, lukis kita yang akan ambil yang straight straight line. Boleh faham? Sebelum kita nak melukis ni, kita kena tentukan dulu. We have to determine dia punya line dia. Yang mana satu lengkung, yang mana satu bukan lengkung. Boleh kelas? Okey, pada pandangan sisi pula, disebabkan line straight tu, line straight tu sebenarnya dia berada di sini. Kalau you perhatikan pada pandangan atas, dia adalah di sini. Ni. Dia di sini. Line ni. Nampak? Dia seolah-olah berada di situ lah. Di yang hijau ni. Kat hijau ni. Ni start daripada hijau ni lah. Okey, sini. Garisan tu yang ini. Ni nampak Boleh faham Disebabkan dia duduk straight line sahaja, dia tak ada duduk sengit-sengit ke apa ke, daripada pandangan atas tu, maksudnya dia duduk pada satah yang sama. So daripada pandangan sisi, garisan yang straight line awak, you tak akan nampak dia duduk dalam keadaan condong ke apa ke. You akan nampak dia straight juga. Nampak tak? Yang pada pandangan sisi lah yang akan kita detect, line yang kita akan dapat nanti adalah line sebagai garisan lengkung. Nampak tak? So di sini saya dah dapat kenal pasti yang mana satu yang perlu saya jadikan dia sebagai lengkung dan yang mana satu sebagai garisan lurus sahaja. Okay, so we proceed as usual. Seperti biasa. Okay, kita akan buat unjuran di sinilah. Okay,
Yang ini semua unjukkan ni Okay, yang ni pun kita unjukkan. Ni kita punya starting lah. Okay. Okay, so di sini kita andaikan gitu. Dia tak kisah berapa pun Kita nak start je. Okay, next kita akan ambil kita punya ni lah 45. Saya gunakan ni lah. Dah biasa guna ni kan. Okay. So okay. Mana kita? Ni starting saya di situ. So katalah saya akan buat garisan 45 kat situ. Syasha boleh Syasha? Oh Syasha? Boleh cikgu. Mana Syasha? Boleh Saya seolah-olah ambil daripada sini lah. Nampak Okay. And then bila dah siap tu, you boleh gariskan ni. Saya simpan. Awak gunakan alat lah. Okay. So dari sini saya dah boleh lukis garisan ni ke bawah. Okay. Sepatutnya dia daripada sini lah. Okay. So saya make it shortcut lah. Okay. Ni Okay. Sekarang ni kan saya masih I'm still lacking of certain info here. Apa info yang saya tak cukup di sini? Boleh tolong bagi tahu tak? Apa info yang kita tak cukup untuk kita dapatkan pandangan hadapan dan juga pandangan sisi? Saya tak boleh nak teruskan. Kalau saya just depends by garisan unjuran daripada pandangan atas, saya hanya akan dapat dari segi kedalaman dan juga kelebaran. Tapi apa yang saya still lacking? Anybody? Ketinggian. Anybody can help me please? Where I still lacking of? Dia punya tinggi Yes, very good. Kita masih lagi kurang info. So kita kena refer object A. Okay, by looking at this object A, kita akan dapat ukuran 60 iaitu ketinggian for this overall object. Nampak? Okay, instead of dia punya ketinggian di sini. Sekejap lagi kita akan ambil kira jugalah. So let's say saya dah sukat daripada atas ke bawah sini adalah 60. Awak sukat betul-betul lah Saya just demo dekat awak ni je. Okay, let's say this is my 60. Okay, 60 mm. Dan 60, kalau situ 60, 2, 4, 6. So di sini adalah saya punya ketinggian 20. Boleh Let's say saya dah sukat lah. Untuk awak, you have to measure exactly lah. Boleh kelas takat ni. So saya dah dapat dah dia punya frame. Nampak? Saya dah dapat frame di sini. Okay, so apa yang perlu saya teruskan adalah saya kena unjurkan ini juga. Okay, sebab saya sekarang progress nak buat garisan ni lah. Saya nak lengkapkan pandangan hadapan. Kenapa saya tak buat pandangan sisi dulu? Boleh je kalau nak buat pandangan sisi. Cumanya saya akan lacking dekat sini lah. Okay, sebab di sini melibatkan garisan lengkung. Kalau garisan lurus saya dah boleh terus melukis. Nampak Okay, so ketinggian di sini kita dah boleh highlightkan dia sebagai garisan objek. So I just make it thicker. I'm using this color lah, black. Okay, so as for the ketinggian sini saya dah boleh highlightkan ni sebagai salah satu garisan dalam jawapan PH kita lah. Okay, so this is their height. Height dia adalah 60. This overall. Nampak tak? Okay, and then untuk teruskan lagi, saya boleh lukiskan garisannya. Ini bahagian sini So this will be the line that we are mentioning before. Okay, this one. Saya akan dapat line ni. Saya stop. Saya tak boleh teruskan sebab di sini melibatkan lengkung dan juga garisan yang straight tapi dia condong. So saya stop. Tapi di bahagian bawah, okay, saya dah boleh terus lukiskan dia sebagai garisan lurus. Merujuk pada yang ini. Even though pada pandangan atas you nampak dia seperti
ni ada quadrant, tapi pada view kita untuk lengkapkan pandangan hadapan dia akan jadi just one straight line. Ni nampak Boleh kelas? Okey, ketinggian 20 kita dapatkan. Okey, kita lukis, kita dah siap di situ. Okey, saya dah siap. So how am I going to continue my drawing here? Adakah saya nak lukis dia lengkung atau saya nak lukis dia garis lurus? Tadi saya dah bagi tahu awal. So by looking at this diagram of the object A, we can determine either we are going to draw this as a straight line or as an arc. Nampak? So bila ada straight line, ada arc, panduan dia adalah kita memilih untuk garisan lurus. Nampak? Kalau kita jadikan dia sebagai garisan lengkung, sampai ke sudah kita tak dapat jawapan. So this will be as one straight line. Okey, pandangan hadapan saya sudah pun siap. Nampak? Boleh faham? Garisan lengkung dengan garisan straight kita dah jadikan dia sebagai yang ini. Garisan straight yang condong lah. Jangan buat dia straight full pula. Dia condong. Condong is still condong lah. Okay. Dia ada slope ni Okay. So ada soalan tak? So di sini okay, awak dah nampak dia secara overall. Yang sini semua akan jadi colour apa? Colour apa guys? Hello? Colour? Colour apa cak? Ni kalau saya simbah dengan colour cat ni, nak bubuh cat warna apa ni? As for my pandangan hadapan. Anybody can help? Kuning. Yes, overall here will be yellow. Boleh kelas? Dapat? Dapat. Boleh faham Okey, so sekarang kita nak melangkah pula untuk dapatkan pandangan sisi. Okey, pandangan sisi pula, tadi kita dah tahu dah daripada atas sampai ke sini, dia adalah straight line. Okey, so as dia adalah straight line pada satu satah yang sama, so saya dah boleh terus lukis ni sebagai satu garisan lurus. Tegak. Awak buat jangan sengit-sengit, saya tak apa. Nampak Okey, and then di bahagian atas saya lengkapkan dulu. Juga saya nampak dia sebagai straight line on top of it. Ahmad Arif okey ke? Lupa nak tanya. Ahmad Arif, are you okay? Okey. Okey boleh ikut Okey, yang ini adalah di sebelah bawah. Okey, di bahagian side belah kiri juga dia adalah one straight line just like that. Okey, saya dah dapat dia external. Okey, instead of having that line, so saya ada lagi garisan yang perlu saya unjurkan especially for this line. Gariskan dulu. Lupa nak garis. Tak ada masalah garisan awak nak datang awal ke kemudian ke, doesn't matter. Okay, boleh setakat ni? Boleh guys? Boleh. Okay, sekarang ni saya dalam progress. Kalau you perhatikan garisan bahagian atas, line hijau di sini, ni. Dalam kotak hijau ni ni tepi ni, dia merujuk pada garisan pada objek A awak di sini. Nampak? Okay, so saya dah boleh dapatkan garisan ni sebagai garisan sekejap. Garisan apa tu? Garisan lurus. So make it thicker. Solid line. So yang ini saya dah boleh jadikan dia sebagai garisan objek. One of our answer. Yang jadi masalah kita adalah pada bahagian sini. Tadi kita dah determine dah. Kita dah dapat kenal pasti, dah dapat detect dah kata pada pandangan sisi akan berlakunya garisan lengkung. So kita tak boleh nak buat straight line. Nampak tak? Dalam soalan exam awak, setakat inilah soalan SPM. Bila mana ada je soalan ortografik, for sure akan melibatkan garisan lengkung. Nampak kelas? Boleh Okay kita sekarang proceed garisan. I'm using this lah. Okay. Okay. Sekarang kita nak dapatkan intermediate point. Okay.
pada bahagian ni quadrant. So garisan elemen should be provided lah. Okay, garisan elemen ni saya akan letak sebarang je. Saya akan ambil sekurang, hijau cannot be. Tak nampak. Okay, sekejap. Okay, ni saya akan letak sebarang sahaja. Ni garisan elemen Okay. Sekurang-kurangnya saya akan ambil tu sebagai 3 lah. Saya suka ambil 3. Jangan ambil 1000 ke 10 ke. Waste your time. Boleh? Randomly je. Kat mana saya rasa sesuai, saya akan allocatekan garisan elemen saya di situ. This will be your extra line lah. You provide this line because you nak cari intermediate point yang akan berlaku di sekitar lengkung kita. So dia seolah-olah you provide dia macam ni lah lebih kurangnya. Okay, pada pandangan atas you dapat gitu kan ya. So kita provide garisan tu, dia berada dalam keadaan macam ni lah lebih kurang. Ni dia akan duduk kat sini ya. Kita semata-mata nak cari intermediate point kat situ. Ni contoh lah. Garisan tu dia bermain sekitar sini lah. Nampak kelas? Nampak. Lebih kurang macam ni lah. So kita nak cari intermediate point yang berlaku dekat kawasan-kawasan tu. Boleh faham Itu yang kita in progress ni. Okay, bila dah kita allocatekan 3 garisan elemen di sini. So jangan lupa garisan ni sekejap lagi saya tulislah numbering dekat dia. Tapi sebelum tu saya terus sambung je untuk buat garisan unjuran di sini. Saya teruskan. Ni satu Tahu apa yang saya tengah buat ni? Dekat sudut 45 tu saya just buat garisan unjuran. Tu saya dapat tu. Nampak? Okay. So I'm going to allocate my number here. Let's say saya letak color. What color? What color do you like? Saya pernah pening dengan color dah. Okay. Yang ini katalah 1. Okay. Yang ini adalah titik yang kedua. Ni 2. This one is number 3, number 4, number 5 and number 1 will be our critical point. Yang itu adalah titik utama dia lah. Okay, extreme point dia. 1 dengan 5. Okay, 1 dengan 5 ni tak jadi masalah sebab dia memang dah duduk di tempat dia. Okay, saya unjurkan 1. Cuba tengok betul-betul Saya unjurkan 1. Okay, ni saya bawa 1 marker line horizontal. Bila kena dekat 45, saya turunkan dia ke sini. Nampak And then daripada 1 pandangan atas, dia akan turun pergi ke pandangan hadapan. Apa tak? Pergi pandangan hadapan. So titik 1 dia adalah di sini sebenarnya. Pada pandangan hadapan. Boleh kelas? Sekarang ni nak cerita dekat awak di mana 1 tu berada untuk ketiga-tiga view. 1 tadi saya dah allocatekan di sini. Nampak yang saya circle. Okay. So saya turunkan dia sampai ke bawah, saya jumpa pula titik ni. Okay, itu adalah titik 1 dan awak bawa dia pergi arrow sini. Bila dia berjumpa, ini adalah number 1 kita. Tu permulaan kita nak start tu. Kita nak start di mana? Okay, saya pergi pula pada nombor 5. Nombor 5 pun buat perkara yang sama. Dari pandangan atas, cuba tengok arrow yang saya bawa ni. Arrow saya turun sampai ke pandangan hadapan. Dan saya akan stop di circle tu. Okay, pada pandangan atas semula, saya akan bawa dia ke sini. Kena dekat bahagian sini, saya akan turunkan dia ke bawah. Dan di sini adalah, ni, adalah titik 5 kita. Okey, setakat tu jelas? Jelas. Boleh nampak ke yang lain? Boleh. Boleh Saya sekarang ni baru tengah kata apa? Demo dekat awak titik 1 dan 5. Even though titik tu dah memang sedia-sedia ada. Tapi kita nak kena tahu juga. Okey, hala dia ke mana?
Macam mana cara nak detect dia punya titik 1 dan 5. Okay, so 1 dan 5 akan jadi titik utama dia, titik ekstrim dia, di mana 5 kita seolah-olah berada di sinilah. Nampak? Bolehkah? Dan 1 kita berada di sini. Itu cara kita nak tentukan kedudukan titik yang kita cari. Boleh ya? Kalau boleh, kita akan teruskan untuk garisan yang berikutnya. Okey, saya pergi pada titik yang kedua. Garisan elemen saya yang kedua. Ni pada pandangan atas, kita bermula dengan pandangan atas lah. Okay, and then kita bergerak pergi ke kanan 45 darjah. Nampak? Turun sampai ke sini. So line ni akan jadi line number 2. Ni yang saya tunjukkan ni. Line number 2. So saya dapat garisan ataupun line number 2 pada pandangan sisi. Dia turun ke sini. Tapi dari pandangan hadapan saya belum ada. So apa yang perlu saya lakukan adalah refer balik pada pandangan atas, pergi dekat titik persilangan 2. Nampak turunkan dia sampai ke sini. Nampak? Saya turun sampai ke garisan condong pada pandangan hadapan. Bila dah dapat di sini, di persilangan condong dengan garisan 2 yang awak unjurkan, you unjurkan sampai sini. Cukup. Sebab saya dah tahu dah, garisan ni merujuk pada angka 2. So sini adalah titiknya 2. Titik antara ataupun we have got the intermediate point for number 2. Okay. Boleh follow? Guys? Boleh. Yang lain? Saya dengar Ammar je. Kelas saya ada Ammar, ada Mariam. Yang lain tu? How about the rest? Hello? Boleh cikgu. Boleh Janganlah sedih. Bagi ceria-ceria. Sedih-sedih tak best lah. Okay, as for number 3. Ni kalau saya nak demo ni, saya nak suruh awak lukis lagi boleh ni. Tapi itulah. Maybe we give you next time lah. Okay. So number 3 here. Nampak elemen saya yang saya allocate. Number saya nampak tak? Isn't it? It's too small. Kecil sangat. 3, 4 ni. Pada paparan awak mungkin dia kecil sikit lah. Sebab you ada setengah pakai handphone kan. You boleh zoom lah. Boleh kan? Okay. I'm talking about this element line for number 3. Okay. Saya unjukkan sampai 45. Saya turun. So sini akan jadi number 3 saya. So apa yang perlu saya teruskan adalah dari pandangan atas di persilangan ni elemen 3 dengan garisannya. Kuadran kita. Saya akan turunkan dia ke pandangan hadapan. Saya turun gitu. So what I have here is I've got this line for number 3. Okay. And then as your pandangan sisi also, your side view, what you have got here is this vertical line. Number 3. Refer to number 3. This one also is for number 3. Vertical line here goes up to this pH. Okay. You just draw one horizontal line up here. Sehingga situ. So saya dah dapat kenal pasti dah titik persilangan. Sekejap lagi saya akan buat dia silang pangkal lah. Okay, boleh ya? So kalau ada masalah you can stop me. If you have no problem, saya just proceed lah. Okay, as for my number 4, our elements here. Okay, sampai sini saya dah tarik turun tadi. So this line will refer to number 4. But for our pH here, we still need the okay. Ni garisan unjuran kita. Sampai ke situ. Bersilang kat situ, we just draw one line. Sampai sini. Nampak tak? Okay. Dalam exam, kalau you buat macam ni katalah you dah garis-garis semua, katalah garisan awak tak stop macam yang saya buat. You panjangkan semua. Tapi titiknya awak dah tahu dah. Di situ-situ semua tu. Cumanya awak tak tanda. Okay. Disebabkan garisan awak sambung sampai habis. Katalah sampai
Biasa ni katalah you sambung sampai belakang sana. Tak ada masalah. Okay. Katalah you buat sini semua dah sambung-sambung ni, saya bagi contoh lah And then you tak buat silang pangkah. Nampak tak? And then masa tak cukup. You tak sempat nak sambungkan, nak guna flexible or you punya French curve, you tak sempat nak buat dia lukis lengkung di sini. So bila you tak buat silang pangkah, kita tak boleh nak detect titik yang awak cari. Nampak tak? So to be safe, okay, kita akan letakkan okay, kita just buatlah dia sebagai silang pangkah. So kita tahu dah, kalau pemeriksa nak semak pun dia tahu, oh student ni sebenarnya dia faham ni, dia dah dapat cari dia punya titik-titik antara, cuma mungkin tak cukup masa. Nampak tak? So untuk markah titik, kita akan ambil kira juga dalam pemarkahan. So rugi tak rugi kalau sempat ke tak sempat nak melukis tu? Rugilah kalau tak sempat. Nampak tak? Jadi amalkanlah silang pangkah. Jangan pangkah besar-besar. Pangkah agak-agak nampak sedap, mata memandang, cukuplah. Boleh? Okay, so we are going to continue our drawing here. Okay, untuk lengkapkan kita punya jawapan akhir tu, okay, kita akan lukiskan ni ya. Guna fleksibel ataupun French curve awak. Okay. Lukis lawa-lawa. Saya tak apa sebab saya lukis atas skrin je. Ni ya. Allah, terpadam. Terpadam tu sebab tak cantik tu yang terpadam. Okay. Boleh kelas bolehlah lebih kurang gitu. Awak lukis bagi lawa-lawa lah. Okay. Ada sebarang persoalan di situ. So if I'm going to color this as a yellow. Okay. Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Boleh faham? Boleh. Yang lain? Every one of you? Boleh cikgu. Boleh Okay, what is the time now? 11:37. Okay, kita ada sedikit masa lagi. Okay, kita akan terus untuk soalan yang berikutnya. Sekarang ni kita pula nak tanya awak. Okay, what you have in your soalan 16. Okay, diberi pada awak. Boleh paparan awak sama macam saya? Sama Okay, so this is your pandangan. Oh, guna alat Saya tak apa. Cikgu is always right. Okay. Macam ni Okay, sambung. Mula-mula kita punya kerja macam ni lah. Cara kita nak start kita punya drawing kita tu. Okay. Next, you nak start di mana? Dekat tempat mana you nak start ni? Nampak tak? You boleh start je kat mana-mana yang awak rasa saya nak start sini lah. Start situ. Tak ada masalah. Jangan duk terkial-kial. Nak start kat mana ni? Nak start kat mana ni? Okay. And then you ambil you punya tools balik. Ni Okay. Ni kita nak start. Nak allocate kita punya kedudukan lah. Okay. Ni saya ambil ni. Kenapa saya start kat sini Okay. Sebab kita sekarang ni dah ada pandangan hadapan. Okay. Kita nak lengkapkan pandangan atas dan juga pandangan sisi kanan. So apa yang kita buat? Ginilah. Boleh Banyak setiap kali ni kita kena demo lah nak bagi awak ingat. Ni. Boleh So kita punya starting point kita. Sekejap. Ambil balik lah. Ambil yang ni pula. Yang ni boleh je awak guna untuk buat vertical line lah. Ni Saya kata tak boleh guna pula set square yang satu lagi. Boleh je. Tapi ikut kesesuaian awak lah. Okay, ni line dia. Ni adalah starting kita nak letak kita punya garisan lah. Ni kita dah ada panduan. Panduan kita
bermula di sini ha. Okay, so apa yang ada di sini kita akan tarik turun. So kita punya border start daripada line ni lah. Dia tak melekat ke rajah tersebut. Nampak tak? Boleh kelas? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Okay, good. Okay, sekarang saya dah ada kedudukan. Saya dalam mind saya dah ada dah. Sini saya nak letakkan pandangan atas. Sini saya nak letakkan pandangan sisi kanan. Okay, sisi kanan pun dah diberi dekat kita ukuran 65. Nampak tak? Ukuran 65 dah pun diberi. Let's say kita dah measure this one as a 65. So, katalah 65 is somewhere around here. Nampak Katalah di situ. Ini adalah 65 saya. Nampak? So, saya dah ada border setakat ni lah. Kalau kata terlebih ke apa ke, terkena garisan ke apa ke, dah tak ada choice dah dekat awak tu, just let it go lah. Okay, biarkan aja. Okay, katalah saya sempat buat setakat ini sahaja. Okay, tiba-tiba, okay, letak pensel semua, masa dah tamat. Macam mana tu? Macam mana awak rasa? Awak rasa adakah awak akan, alamak tak sempat dah, markah kosong lah aku. Do you feel like that? Kalau setakat ni lah, apa awak rasa awak akan dapat markah? Berapa banyak you dapat? Kena ambil feel tu. Sebab ini yang akan berlaku dekat awak. Okay, bila masuk exam. Amal? Awak rasa awak akan dapat berapa markah? Takat ni je awak sempat buat. 5. 5? Awak tahu tak markah penuh dia berapa? Okey, markah penuh kebiasaan dia adalah berapa? Sometimes dia dapat 10 markah. Okey. Kadang-kadang dia adalah 15 markah. So kalau you buat setakat ni dapat 5 markah, wow. Sonok lah. You tak akan dapat lah markah macam tu. You akan dapat markah yang macam mana? You akan dapat setengah. Untuk kedudukan awak kita dah boleh bagilah. Biasanya dia akan lukiskan kedudukan pandangan ni satu pandangan sahaja. Okay. Satu pandangan, satu kat atas sana, satu lagi kat sini. Contohlah untuk yang ini you akan dapat setengah-setengah. Kedudukan you dah dapat dah, you akan dapat setengah. You dapat buat unjuran dia 45 darjah, you akan dapat lagi setengah. So di sini awak dapat satu markah lah kita bagi. Ni pun markah kesian. Tapi you tak dapat kosong lah. Nampak Boleh kelas? So kaedah konsep awal dia, jangan anggap benda tu tak penting lah. Benda ni adalah permulaan kita. Okay? So kalau konsep awak salah daripada awal, habislah kedudukan awak juga akan dipotong. Kita akan penalty kan. So make sure konsep asas awak dapat. Ni konsep asas ni lah permulaan dia. Nak start kat mana? Macam Syasha hari tu, saya haraplah Syasha dia dah okay sekarang. Syasha? How about you right now? Okay. Sebelum dan selepas. Syasha, mana Syasha? Okay. Sekarang dah okay Sebelum ni you masih lagi tercari-cari kat mana nak start apa semua kan. You tengok kelas setiap hari, you dah buat latihan, you gain lah the knowledge. Okay, sekarang ni saya nak tanya awak lah. Tadi saya dah explain dekat bahagian soalan 15. Okay, so as for soalan 16 ni, okay, tengok betul-betul. Saya nak tanya dekat awak, pada pandangan manakah yang akan awak dapat garisan lurus yang condong? Bagi tahu kat saya, PA ke PS? Ni PA. Okey, ni PS kita. Kita dah diberi pandangan hadapan. So this will be our PH and this one appears as our PS. This one for sure will be your PA. So, soalan saya, ada siapa yang tak dapat? Pada pandangan manakah, sama ada PA dan PS lah.
Jangan bagi jawapan PH pula. PH dah siap-siap diberi dalam soalan 16 ni. Okey, pada pandangan manakah awak akan dapat satu garisan garisan lurus yang condong? PA. Yang tu yang you kena determine dulu. Okey, yang tu yang you kena cari dulu. Barulah boleh you nak teruskan. Fikir dulu kat mana sebenarnya akan ada garisan. Dia garisan lengkung sebenarnya, tapi kita akan nampak dia seperti garisan lurus yang condong. Di manakah dia? Pada pandangan mana? PA ke PS? PS. P? PS. Berapa orang yang kata PA? Sekejap. Siapa yang kata PS? Raise your hand, Sat. Angkat tangan, nak tengok. Okey, Ammar. Okey, Ammar, Arif Hakimi, Mariam. Yang lain? Yang kata garisan lurus yang condong akan berada pada pandangan CC. Setakat ni saya nampak yang bagi jawapan kata dekat PS adalah Mariam dan Ammar. Ammar Arif. How about the rest? Yang lain macam mana? PS cikgu. Angkat tangan, angkat tangan. Nak tengok, angkat tangan, angkat tangan. Daniel, okey, Daniel Hakim dah. Afdalina? Syasha? Okey. Jadi semuanya kata P apa? PS. So kita tengok sekejap. Keluar dah. Sekejap Okey. Kita akan nampak garisan yang straight tu pada pandangan sisi kita. Sebab apa kita kata gitu? Sebab kita dah kenal pasti dia. Sekejap Okey. Garisan ni adalah garisan straight lah. Tapi dia condong. Tapi yang ini yang garisan lengkung. Bila kita tengok pada pandangan sisi kita, okey, disebabkan overlap dengan garisan ni, so pilihan dia adalah garisan itu. Nampak? Nampak tak? Boleh kelas? Hello? Boleh. So pada pandangan sisi, you akan dapatkan dia sebagai garisan straight lah. Boleh ya? Kita buat garisan. So yang satu lagi tu for sure akan dapat garisan apa? Garisan lengkung lah pada pandangan atas. So ni kita unjuk macam biasa. Okay. Okay, and then kita juga diberi 40 di sini. So tadi dah 65. So let's say my 40 is over here. Okay, I'm just guessing here. It should be 40 here, from here. Nampak Okay, so saya dah boleh lengkapkan. Saya lengkapkan sebersedikit untuk saya punya jawapan pada pandangan sisi. Ni cara dia lah. Awak buat lagi molek-molek lah. You buat lagi cantik-cantik. Okay, ni. Okay, so bahagian atas ni sudah boleh lukiskan. Ni kalau ada masalah bagi tahu lah Saya teruskan ni, saya anggap awak dah expert lah. Bab-bab apa ni orang kata tengok objek ni. Nak lukis garisan ni saya tak tahu pula. Manalah cikgu ambil kat situ Okay. Daripada titik ni pergi ke sini, kita akan dapat dia sebagai one straight line. Ini yang saya maksudkan. Nak lukis straight line ke tak lukis straight line. So our PS is somewhere like this. Nampak tak? Katalah saya letakkan ni di bahagian ni. Nampak ni? Ni kita. Nampak tak? So dia di sinilah. Boleh kelas? Hello? Boleh. Okey, boleh ni kalau kuning ni ni. Dia di sini. Okay, this one refer to this one.
Okey. Setakat itu boleh lagi ikut? Boleh Okey, let's say, sekejap. Saya confuse pula. Sekejap, tukar. Tu. Boleh kelas Okey, so sekarang ni kita alang-alang dah tu kita tambah sekali lah. Okey, bahagian ni. Ni awak nampak. Nampak So sini akan nampak warna apa. Sambil-sambil tu kita refresh balik lah apa benda yang kita belajar sebelum. Boleh kelas Okay, as for yang ini, let's say this color. Okay, setakat ni yang color ni belum lagi. Belum dapat lagi. Okay. Okay, so far ada soalan tak? Boleh ke? Boleh. Okay, sekejap. Saya tukar balik. Okay. Apa-apa yang ada di sini pun awak bawa pergi ke sana lah unjuran kita. So yang ini pun bawa pergi sana. Apa-apa yang ada Tapi you kena tahulah apa benda yang awak tengah gariskan tu. Tak lagi main sebarang-sebarang je tak tahu benda. Okay. Guna alat Banyak kali tu saya pesan pakai alat. Okay. Untuk drawing awak yang di sini. Nampak drawing awak yang di sini. Bahagian belah sini pada objek A kita yang kali hijau tu dia adalah one straight line. So saya akan terus je dapatkan garisan solid di situ. Ni bermula dari atas sinilah. Okay, sampai sini dia adalah one straight line. Merujuk pada garisannya. Kita nampak dia straight. Okay, boleh ikut Okay, and then sampai sini daripada sini ke sini juga dia satu garisan. Satu garisan. Boleh follow lagi ni. Boleh Okay, so sampai daripada sini ke sini. Macam mana saya tahu tu? Saya rujuk dekat yang color biru kat sini. Jarak dia 40. So tadi saya dah ambil kat sini. So unjuk dia stop sampai situ lah. Okay. So untuk yang bahagian ni pula, saya kena ambil garisan ni. Saya stop sampai sini. Nampak tak? So apa yang saya perlu lakukan yang seterusnya adalah saya dah boleh sambungkan ni pergi ke sini. So garisan yang panjang kat sini tu adalah di sini. Okay, kita almost siap benda tu. Tapi kita masih lagi, we are still lacking of dia punya curve dekat sana. Lengkung akan berlaku dari titik number, saya highlightkan titik titik number saya bulatkan dekat sini titik nombor 1 and then dekat sini let's say number 5. Okay, boleh So titik nombor 1 saya kalau you perhatikan pada pandangan atas kita dia akan ada di sini. Dia dah memang siap-siap dah ada. Nampak tak? Dan titik nombor 5 kita pun dah secara tak langsung berada di sini. Saya just highlightkan. Nampak kelas? Boleh Boleh ikut setakat ini. So back to this one. Okay, saya akan provide element lines. Kat mana saya nak provide? Saya boleh provide je dekat pandangan sini Nampak ni? Ni pandangan hadapan kita lah. Let's say saya letakkan garisan di ke sini. Nampak 1. Okay, katalah ni titik nombor 1 saya. So saya terus buat satu lagi lah. Okay, saya buatkan dulu elemen dia. Nampak Satu lagi elemen saya allocate kat sini. Buat je garisan binaan, tak ada masalah. Okay, guna tak apa. Buat je dulu. Ni saya dapat 3 line. Yang kedudukan dia saya buat random je. Saya tak ada ukur pun. Saya agak-agak sesuai lah. Jangan berkumpul dekat satu side saja. Kalau boleh you make it overall lah. Sebab di sini melibatkan suku bulatan. So we are trying to find out di intermediate point. Kalau boleh dah start daripada 5 sampai ke 1 tu ada yang point yang orang kata suitable lah. Okay. So di sini saya dah boleh start unjurkan ke sebelah sini. Ni saya panjangkan. Nampak? Boleh tak? Sekejap before that I allocate sekejap saya punya numbering kat sini. Okay, my numbering here.
Okey, tadi nombor 1, ini nombor 2 saya, ni nombor 3, ni nombor 4. Berbesar sikit. Okay, so line this one refer to number 2. Okay? Okay, next number 2. Okay. Saya dah dapat line yang nombor 2 kat sini. Saya buat naik dia main sini lah. Dia mesti kena dekat pandangan sisi. And then daripada pandangan sisi, okay, you project dia naik ke atas sini sampai 45. Bawa dia pergi cari dia nombor 2. Elemen nombor 2 duduk kat situ. Saya tak tarik panjang, saya tarik kat situ je. Sebab point saya tak dah duduk di situ sahaja. Nampak tak? Boleh kelas? Hello? Boleh. Boleh follow Okay, as for number 3 here. Ni saya cepat sikit lah. Nombor 3. Okay, kat situ ni tarik naik atas. Boleh nampak Okay, so number 3 kita duduk kat sini. Mana dia? Tu. Okay, and then this one is number 4. Kat sini. Okay, so this one tarik pergi atas. Okay, and then this one. Okay, saya dah siap. So, saya dah boleh melukis dia punya. Kalau you nak letakkan dia punya silang pangkal pun tak ada masalah. Okay, buat je. Okay, saya teruslah. Saya akan sambungkan ni. Lukis bagilah lawa lah. So, kita dapat kita punya lengkung. Lengkung pada pandangan atas kita. So, daripada pandangan atas, apa yang awak akan nampak adalah ni. Yang kali hijau tadi kan. Duduk kat sini dah. Hijau yang kita dah cari tu lah. Ni kita nampak lah pada pandangan atas kita. Ni. So, bahagian ni. Bahagian tu yang colour, saya pun dah tak ingat apa coklat. Ambil coklat Okay, coklat kita nampak lah kat sini. Nampak? Ni untuk, sorry. Untuk view awak lah. Okay. Awak tak perlu colour-colour ni. Saya je. Okay. And then as for this one. Lastly, finally, inilah. Okay, kita dah siap. Okay. So, kita akan dapat markah penuh lah. Kalau kata lukisan awak exactly memang accurate-nya. Okay. So, lengkung, make sure lengkung juga ada markah dia. So, make sure awak lukis lengkung menggunakan alat. Peralatan yang awak gunakan adalah apa tu? Apa kelas? Senyap dah. Lengkung fleksibel. Fleksibel. Ataupun boleh je pakai French curve awak. Okey, setakat itu ada soalan tak? Boleh follow? Boleh. Boleh Okey, as for your, kita hari ni adalah kelas awak yang terakhir sebelum awak cuti sekolah, betul? Minggu depan kita dah tak jumpa kan? Cuti. Cuti kan? Okey, cuti lama kan? So saya memang baik hati ni. So nombor 17, catat 18, kita tengok apa yang ada lagi. Kalau habis saya stop lah dia. 18, 19, 20, 21. Sampai soalan 21. Itu untuk cuti awak seminggu ke 2 minggu? Cuti berapa minggu? Tak kira lah berapa minggu pun. Okey. 2 minggu. So siapkan sampai 21. Boleh Boleh kelas? Kalau boleh kita keluar daripada ni, saya akan stop presenting. Ada soalan lagi kita bincang. Sekejap Zakwan. Zakwan, awak kenapa ni? Oh, Zakwan. Zakwan? Ya, cikgu. Tak dengar pula dia cakap. Hello.
Okey ke Zakwan? Okey. Phone awak masalah ke? Cikgu tak dengar ke suara saya? Tak dengar dia cakap. You boleh chat. Kenapa tak dengar? Sekejap. Ha? Orang lain dengar tak? Dah kuat dah sound saya pasang kuat dah. Hello. Zakwan boleh check kat tepi tu. Awak baru masuk kenapa? Tak rasa awak punya mikrofon tu problem tu. Awak boleh chat dekat ruangan chat di bawahnya. Sebelum tu saya record off record dulu lah. Okey.